Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Dua tuanku yang disebutkan oleh Sophie itu tadi akan menjadi saksi kepada istiadat mengangkat sumpah dan juga istiadat menandatangani perisytiharan surat jawatan. Ini atas perkenan yang dipersetujui oleh Majlis Raja kerana ia tidak dinyatakan secara penggiliran untuk siapa yang bakal menjadi saksi, tapi Majlis Raja-Raja mempunyai prerogatifnya untuk menentukan siapakah timbalan yang di-Pertuan Agong dan siapa pula yang akan menandatangani sebagai saksi kepada istiadat yang bakal berlangsung. Kerana itu kita melihat tadi bersama-sama tuanku yang di-Pertuan Agong adalah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kedua-duanya akan bertindak sebagai saksi di dalam istiadat pada hari ini. Tersenyum megah nampaknya yang di-Pertuan Agong memasuki ke Balai Rong Sri. Kuning kemilau penuh keemasan Balai Rong Sri. Duli Yang Maha Mulia tuanku mengisi ruang di Peterana untuk meneruskan istiadat, dan seperti yang telah pun kami war-warkan tadi, istiadat pada hari ini juga diadakan bersempena dengan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu untuk kali yang ke-264. Hadirin dimohon duduk. Penyimpan Mahkamah Besar Raja-Raja Melayu Tan Sri Said Daniel Said Ahmad menghadap untuk memulakan istiadat. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah, Tuanku Raja yang mempengerusikan mesyuarat ke-264 Majlis Raja-Raja, patih ampun kurnia tuanku untuk memulakan mesyuarat majlis khas yang diadakan pada pagi ini untuk lafaz sumpah memegang jawatan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar Sultan Johor, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah. Dimulakan tuanku. Patik mohon menyembahkan bahawa jadual kelima perkara 38 Perlembagaan Persekutuan mensyaratkan bahawa Majlis Raja-Raja hendaklah melantik seorang yang bergelar penyimpan Mahkamah Besar Raja-Raja untuk melakukan tugas sebagai setiausaha Majlis Raja-Raja bagi selama mana yang dikehendaki oleh Majlis Raja-Raja. Penyimpan Mahkamah Besar Raja-Raja adalah dikehendaki untuk mengaturkan mesyuarat-mesyuarat majlis secara berkala dari masa ke masa sepanjang tahun dengan memberikan cadangan untuk diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Namun demikian, perkara di bawah Seksyen 6 jadual kelima juga mensyaratkan bahawa penyimpan mohon Raja-Raja hendaklah mengelolakan majlis khas mesyuarat Majlis Raja-Raja dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong atau sebagaimana dikehendaki oleh sekurang-kurangnya 3 orang raja, atau tanpa menurut peraturan demikian mengadakan majlis
raja-raja jika berlaku kekosongan dalam jawatan Yang di-Pertuan Agong atau timbalan Yang di-Pertuan Agong. Oleh demikian, Patik telah mengelolakan mesyuarat 263 Majlis Raja-Raja yang diadakan pada 27 hari bulan Oktober yang lalu bagi memilih seorang raja untuk memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan seorang lagi baginda untuk memegang jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Perkara 37.1 dan 37.2 Perlembagaan Persekutuan menetapkan syarat bahawa raja yang dipilih untuk memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan tugas selepas melafazkan sumpah memegang jawatan di hadapan Majlis Raja-Raja dengan diakusaksikan oleh 2 orang raja yang dinamakan oleh Majlis Raja-Raja. Raja-raja yang diperkenankan untuk menjadi saksi-saksi pada majlis pada pagi ini adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sultan Selangor dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir sebagai saksi-saksi tuanku dengan kehadiran Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara. Ketua Hakim Negara ada dalam Balai Rung Seri dan Patik Pohon Tun Tengku Maimun untuk berdiri supaya dapat diiktirafi. Ampun tuanku, dengan perkenan tuanku, Patik mohon untuk membawa masuk warkah-warkah sumpah jawatan tuanku. Okay, I move. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan Wallahi, Wabillahi, Wataulahi. Maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan bagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya memeliharakan pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri. Terima kasih, Tuanku.
Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, yang telah dilantik menjadi timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan wallahi wabillahi watallahi, dan dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan tanggungan kami yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan pada suatu masa ke suatu masa yang kehadapan ini oleh undang-undang dan perlembagaan negeri Malaysia. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah melafazkan sumpah jawatan sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya berkenan menandatanganinya. Seperti mana sebelumnya, seusai melafazkan sumpah, maka surat pengakuan sumpah itu ditandatangani oleh dua wakil daripada baginda tuanku, iaitu Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Terima kasih. Ampun tuanku, Patik mohon menjelaskan bahawa mesyuarat ke-264 ini adalah dikira ataupun dihitung dari bulan Februari tahun 1948 ketika mana Majlis Raja-Raja baru diwujudkan setelah pemerintahan Malayan Union ditamatkan pada hari ini 31 Januari dan digantikan oleh Federation of Malaya Agreement, tuanku. Dan kebetulannya Majlis Raja-Raja yang pertama itu telah dipengerusikan oleh raja yang paling kanan ketika itu, Major General Sir Ibrahim Sultan Johor, moyangnya kepada Yang di-Pertuan Agong, tuanku.
Dan dengan penubuhan Majlis Raja-Raja, berartilah bahawa ada satu eka persada ataupun sole platform yang menetapkan bahawa institusi Raja-Raja berdampingan dengan institusi rakyat. Sebab setiap Majlis Raja-Raja, kecuali majlis khas, hendaklah digandingkan Raja-Raja dengan ketua kerajaan, iaitu sama ada ketua menteri, menteri besar ataupun premier, mengikut apa pergelaran yang perlu. Bagi sembah maklum kepada tuanku, pada hari ini yang amat berhormat Premier, Ketua Menteri dan Menteri-Menteri Besar selaku penasihat kepada Majlis Raja-Raja hadir dan berada di kelekan kanan patik tuanku. Sekian seperti sembah maklum. Dan bagi mengakhiri mesyuarat majlis ini, patik pohon kurnia tuanku untuk membenarkan patik beredar daripada majlis tuanku. Okey. Baru je seketika tadi usainya istiadat mengangkat sumpah jawatan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Timbalan yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Manakala lafaz sumpah itu selain dilafazkan, ia juga telah pun ditandatangani sebagai saksi oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan juga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Dan majlis akan diteruskan. Datuk Paduka Maharaja Lela mohon menghadap untuk istiadat pengisytiharan jawatan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk patik memulakan istiadat menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Ampun tuanku, titah dijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong dizahirkan sekarang. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Yang amat berhormat Perdana Menteri akan mengadap dan menyembahkan surat-surat perisytiharan memegang jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong untuk ditandatangani oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Ampun tuanku. Bodoh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Mohon perkenan tuanku untuk patik membaca peristiharan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bahawasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 32 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan saya dipilih memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh yang demikian, saya, Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, dengan ini mengisytiharkan bahawa saya pada hari ini telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 32 Perlembagaan Persekutuan mengikut cara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di istana saya, istana negara, di ibu negara saya di Kuala Lumpur pada 31 hari bulan Januari dalam tahun 2024. Mohon perkenan tuanku untuk patik membaca peristiharan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bahawasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 33 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang timbalan ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah dipilih memegang jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh yang demikian, saya, Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, dengan ini mengisytiharkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibn Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah pada hari ini telah memegang jawatan Timbalan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 37 Perlembagaan Persekutuan mengikut cara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di istana saya, istana negara, di ibu negara saya di Kuala Lumpur pada 31 hari bulan Januari dalam tahun 2024. Ampun tuanku. Ampun tuanku, Yang berbahagia Datuk Haji Munir bin Haji Mat Saleh, Pegawai Agama Istana Negara, akan menghadap untuk memimpin bacaan doa. Ampun tuanku.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Rabbil Arshil Azim, Al-Malikil Qudusis Salamil Mu'min, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Imamil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Segala pujian hanya untuk Allah yang maha mulia lagi maha berkuasa, yang memiliki kekuasaan mengatasi segala kekuasaan. Kami menadah tangan memohon perkenan, semoga kami semua sentiasa dan aman, bahagia dan mendapat keridhaan-Mu ya Tuhan. Allahumma ya Hanan ya Mannan. Ya Allah, selamatkanlah kami dan negara kami dari segala babak dan malapetaka. Hindarkanlah kami dari segala keburukan dan mara bahaya. Semoga kami dapat merasai nikmat hidup bahagia, aman dan sentosa. Eratkanlah perpaduan di antara kami untuk menjalani hidup penuh mesra, bersefahaman dan bekerjasama untuk menjamin kejayaan bersama. Allahumma ya Aziz ya Qahhar wa ya Malikal Mulk. Ya Allah, sempena istiadat mengangkat sumpah jawatan hamba-Mu ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibnu Almarhum Sultan Iskandar sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan Yang di-Pertuan Agong Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah. Kami memohon ya Allah, berkatilah istiadat pelantikan ini dan jayakanlah hasrat dan cita-cita baginda untuk memimpin negara dan seluruh rakyatnya ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan. Gunakanlah ya Allah taufik dan hidayah-Mu ke atas baginda berdua untuk melaksanakan tugas dan kewajipan yang diamanahkan dengan sempurna dan maju jaya. Allahumma ya Hafizu ya Alim, perihalakanlah serta lindungilah dengan sepenuh ra'ayah dan sebaik-baik pemeliharaan ke atas hamba-Mu duli-duli yang maha mulia raja-raja, tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri. Lanjutkanlah ya Allah usia semua baginda dan tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri dalam sihat wal afiah, aman bahagia sepanjang hayat. Begitu juga kami pohonkan ya Allah keselamatan dan kesejahteraan ke atas sekalian pembesar negara, para pemimpin dan rakyat jelata seluruhnya, agar bertambah iman dan taat, sihat wal afiah, semoga berkat dunia dan akhirat. Allahumma ya man lahul asma'ul husna, kekalkanlah negara kami Malaysia dalam keadaan aman dan tenteram. Hindarkanlah dari kami wabak perpecahan dan permusuhan yang boleh membawa kepada kehancuran. Tanamkanlah perasaan persaudaraan dan kasih sayang di antara rakyat berbilang keturunan. Kekalkanlah keadilan, kemakmuran serta keselamatan yang berpanjangan untuk kami sekalian. Bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma bika nasta'in wa alayka natawakkal. Irhamna jami'an ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Tuanku, untuk patik menyembah maklum bahawa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta riayahnya dan dengan berkat daulat Tuanku jua, maka istiadat menandatangani surat-surat perisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 dan timbalan yang di-Pertuan Agong telah pun selamat disempurnakan. Ampun Tuanku, menjunjung kasih Tuanku. Tamatlah istiadat mengangkat sumpah jawatan dan istiadat menandatangani sumpah jawatan. Untuk berdiri. Duli-duli Maha Mulia Tuanku Raja-Raja dan Tuan Yang Terutama meninggalkan peterana di dalam Balai Rung Seri seusai istiadat untuk sesi bergambar. Baru saja usai istiadat melafaz sumpah jawatan dan istiadat menandatangani surat perisytiharan yang di-Pertuan Agong yang ke-17 dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Kini duli-duli Raja Melayu sedang berangkat keluar meninggalkan Balai Rung Seri untuk acara yang menyusul, dan satu lagi istiadat yang penuh bersejarah telah termaktub dengan terangkatnya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk kali yang ke-17. Sekali lagi, Balai Rung Seri menjadi saksi kepada istiadat yang penuh bermakna kepada seisi rakyat Malaysia pada hari ini. Apa yang menariknya di dalam persembahan awal oleh penyimpan moho raja tadi mengingatkan kita tentang apa yang disebut sebagai Eka Persada, kerana jarang-jarang sekali suatu acara di mana kesemua pemimpin Raja-Raja Melayu, Tuan Yang Terutama dan pemimpin eksekutif Perdana Menteri, Ketua Menteri dan juga Premier berada di dalam suatu majlis yang sama. Itu yang disebut sebagai Eka Persada itu tadi. Dan kita baru saja menyaksikan salah satu majlis istiadat yang merangkumi dan menyepakati Eka Persada itu sebagai satu usaha keakraban di antara institusi raja dan rakyat. Dan inilah yang sedang kita saksikan. Kerana selalunya perhimpunan majlis raja-raja tidak disertai oleh Menteri Besar, Ketua Menteri atau Premier. Tapi hari ini kesemuanya berada di dalam satu dewan yang dipanggil Balai Rung Seri. Ini merupakan satu usaha untuk menjembatani di antara daulatnya Raja-Raja Melayu dengan rakyat seluruhnya. Dan anda telah pun menyaksikan istiadat ini. Dan juga tadi disebutkan tentang tarikh yang penting. Sekitar 77 tahun yang lalu, pada tarikh yang sama, nenda moyang Tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda ke-17 ini merupakan Agong yang pertama telah pun dipilih, dan kini cucundanya juga dinobatkan sebagai yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Ia suatu perencanaan, sudah tentunya takdir ilahi, tetapi takdir yang membawa makna yang besar tentang kesinambungan dan kelangsungan sebuah kedaulatan sistem beraja. Episod yang sangat luar biasa, Sophie. Ya. Meninggalkan Balai Rung Seri adalah pemimpin-pemimpin tertinggi negara, juga Datuk Maharaja Lela. Suatu